أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya, kasih sayang dan juga taufik dan hidayah yang telah pun dikurniakan kepada kita pada pagi yang mulia ini, dapat bersama-sama menunaikan salat fardu berjamaah sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dapat juga sebentar kita menduduki majlis zikrullah yang dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Raudatul Jannah, yaknilah taman-taman syurga di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun sampai pada lebih kurang pertengahan bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka yang demikian, marilah sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan dan juga amalan ibadah kita kepada Allah. Moga-moga diterima segala amal ibadah kita pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan menyambung pada muka surat 23, bahagian yang bawah. Kita ambil balik dekat bahagian maka manakala. Maka manakala orang yang menuntut ilmu itu terlebih warak, nescaya adalah ilmunya terlebih manfaat dan belajarnya terlebih mudah dan segala faedahnya terlebih banyak. Yaknilah bagi orang yang mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga waraknya. Apa yang dimaknakan warak? Yang dimaknakan warak di sini adalah sudut penjagaan, menjaga diri daripada perkara yang diharamkan oleh Allah dan perkara yang ketidakpastian dari sudut halal dan haram ataupun kita sebut sebagai syubhah. Maka bila mana satu orang penuntut ilmu menjaga dirinya daripada yang haram dan juga daripada yang syubhah, nescaya adalah ilmunya terlebih manfaat. Dia dapat ingat ilmunya lebih, dia dapat mengamalkan ilmunya juga lebih, dan belajar terlebih mudah. Nak ngaji pun jadi mudah. Itu sebab kenapa kalau hantar anak ke pengajian-pengajian madrasah, mahad tahfiz, pondok-pondok, ada benda yang boleh makan, ada benda tak boleh makan walaupun halal. Contoh, kalau macam kami dulu, la ni wallahu alam lah, tapi setakat duk riki-riki kata lebih kurang gutulah dia punya peraturan dia. Di antaranya yang diharamkan walaupun halal. Bukan kata ustaz benda tu halal kenapa nak diharamkan? Bukan kita mengharamkan sudut hukum. Hukum kalau halal halal, haram haram lah. Fa ahalla halalahu wa harrama haramahu. Kalau dah halal halal, haram haram. Cuma kita menghalal atau mengharam itu pada sudut diri kita. Jadi pada diri kita ni ada benda yang kita haramkan. Itu sebab ada istilah, kalau ada anak yang derhaka, pak dia kata,
kamu diharamkan menjejak kaki ke rumah ni. Bukan kata rumah dia tiba-tiba jadi Masjidil Haram, tak. Tapi nak kata bahawa pak dia tak mengizinkan anak ni masuk dalam rumah. Tu makna dia. Jadi kalau hak yang mengajar agama ni, antara makanan yang diharamkan, yang dilarang, yang tak boleh, contohnya makan asam boy, ataupun makan benda-benda yang masam, ataupun dia bawa masuk Maggi. Kami dulu tok guru istihar dah, siapa dia hak bawa masuk Maggi akan dirampas dan akan dimanfaatkan oleh tuan-tuan guru. Pasal kalau rampas, benda tu makanan, benda tu boleh makan. Jadi kalau dibuang begitu sahaja, membazir. Jadi kaedah dia masuk dalam perut tuan-tuan guru. Tuan-tuan guru tak apa dah, pasal dia ilmu dia melekat dah. Kita hak baru nak melekat ni. Tu. Jadi benda-benda sebegini tak boleh dimakan bukan kerana benda tu haram, tetapi diharamkan di atas faktor untuk menjaga kekuatan ingatannya, untuk menjaga dari sudut kesihatannya. Itu sebab kenapa kami dulu kurus-kurus. Tapi keluar tu dia jadi muntah ke darah balik lah. Dia jadi qada balik. Tu jadi besar lain macam. Pasal dulu duk teringat kata banyak benda tak boleh makan. Kadang-kadang ni cili pun tak boleh nak makan. Terutama masuk pada bulan Ramadan ni, cili ni kira haram. Pasal apa? Syagi nak jadi imam tarawih, dia jadi serba berkahak. Tak percaya terus. Syagi berbuka, makan hak bedah-bedah, lepas tu apply kata nak jadi imam maghrib boleh tak try. Syagi dia amat, dia ada satu rasa macam gelema. Jadi diharamkan tu bukan pasal haram, tapi untuk menjaga. Itu yang disebut sebagai warak. Jadi yang kita kata warak tu bukan pasal dia orang alim sungguh dah. Dia warak tu pasal dia jaga pandangan dia, dia jaga penglihatan dia, dia jaga pendengaran dia. Ni dalam bulan Ramadan terutamanya sekali. Bila mana kita satu orang yang berpuasa, di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, menetapkan pada 3 peringkat orang yang berpuasa. Mungkin dah ada ustaz-ustaz yang kongsikan, saya cuma menambah sebagai peringatan mesra saja. Yang pertama adalah puasa awam. Puasa yang mana cuma menahan lapar dan dahaga serta memelihara kemaluan daripada syahwat. Mana kata dia tidak berjima' ataupun tidak beronani pada pagi hari. Tapi pada malam hari lagi nak berjima', berjima' lah. Dia cuma jaga dia punya lapar, dia punya dahaga dan dia punya kemaluan daripada syahwat. Tapi hak lain dia tak jaga. Maka orang sebegini, dia punya potensi untuk ibadahnya tidak ada pahala, ada. Tapi kalau peringkat yang kedua, insya-Allah selamat. Apa dia? Puasa khusus. Yaknilah puasa dia bukan sekadar menahan lapar, menahan dahaga dan menahan kemaluan dia, tetapi dia juga menahan segala anggota dan panca indera daripada perbuatan yang maksiat kepada taat Allah Subhanahu wa taala. Mata yang sama sebelum ini lihat benda yang tak senonoh, kali ini mata yang sama memperbanyakkan melihat Al-Quran. Mulut yang sama sebelum ini banyak keluar perkataan-perkataan yang tak baik, dan mulut yang sama ini juga dimanfaatkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telinga yang sama selama ini mendengar lagu-lagu yang lara pada bulan Ramadan. Dia banyak mendengar alunan-alunan Al-Quran. Tapi jangan silap. Kadang-kadang ada orang dia punya baik dia pada bulan Ramadan saja. Sehari habis Ramadan, terbang kopiah, tumbuh tanduk. Tak jadi. Geng-geng ni dia kata sebagai hamba Ramadan, bukan hamba Allah. Kalau dia hamba Allah, dia baik sepanjang masa. Tapi kalau dia hamba Ramadan, dia punya baik dia tu hanya khas pada bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan, dia hantu pada hantu lagi. Tu. Hantu tu keluar-keluar kata terkejut. Ada hantu baru.
Pasal dia ni baik hanya pada bulan Ramadan saja. Silap juga. Maka puasa yang kedua ni insya-Allah pasal dia jaga segala anggota dia, segala panca indera dia daripada yang maksiat, dia pindahkan pada perbuatan yang taat insya-Allah. Dia jaga sembahyang dia, dia jaga aurat dia. Sama juga berkenaan dengan mendidik anak. Adakah lebih aula mendidik anak sembahyang ke lebih aula mendidik anak puasa? Kadang-kadang ada di antara ibu dan ayah ni dia bukan tak pandai didik, tapi tersilap sikit kaedah didikan. Kalau kita lihat pada rukun Islam, itulah susunannya, itulah aulanya. Mana yang lebih utama di antara sembahyang dengan menunaikan puasa. Bukan kata tak payah puasa, tapi melatih anak-anak. Kadang-kadang anak yang berumur 5-6 tahun sudah pun dilatih puasa, alhamdulillah. Sehingga kan kadang-kadang kejut anak datang pukul 5 ke dapur. Pujuk, datanglah makan sahur ni. Sagi nak sambung tidur, tidurlah balik. Masalahnya sagi bukan anak je yang tidur. Dengan bapak-bapak subuh pukul 7.30. Tak jadi. Maka yang dikatakan sebagai didikan itu adalah benda yang boleh menyebabkan dia mahir dalam satu perkara dan tidak tertinggal dalam satu perkara. Melatih puasa bagus, tidak ada masalah. Sebab yang sahur itu sunnah Nabi. Tapi solat fardu subuh bukan sekadar sunnah, tetapi perintah dari Allah. Itu sebab kenapa ramai anak-anak muda yang membesar dalam keadaan bila kita tanya kepada dia, puasa tak puasa ni? Puasa, kenapa tak sembahyang? Puasa tak puasa ni? Puasa, kenapa tak menutup aurat? Puasa ke tak puasa ni? Puasa, tapi kenapa mulut sama celupa macam tak puasa? Sebab dari sudut puasa mak ayah didik dengan cukup cemerlang. Daripada usia tadika dah latih bagaimana puasa. Siap ada ganjaran. Kamu puasa penuh bulan ni, ayah bagi duit raya RM30. Tapi ada tak mak dan ayah? Bila anak berjaya solat 5 waktu, ayah dia kata, hari ini ayah bagi RM2. Hari ini ayah belanja kamu KFC. Hari ini ayah belikan kamu mainan. Hari ini ayah hadiahkan aiskrim. Bukan mahal. Aiskrim kun McD itu RM1 satu kun. Tapi sudut penghargaan di dalam didikan anak. Tu saya sedih baru hari itu. Ada satu posting di Facebook. Dia nak ajar anak dia yang umur 7 tahun puasa. Alhamdulillah. Tapi cikgu dia bila mana masuk saja murid ke dalam kelas, dia spot check dah beg seorang-seorang. Tengok-tengok budak ni dia bawa roti, dia bawa ayak. Cikgu dia rampas roti dengan ayak, balik lagi pukul 1 baru cikgu bagi balik. Anak dia balik-balik sampai ke rumah dalam keadaan lembek, lemah, longlai. Mak dia tanya, kakak tak makan ke roti? Dia kata, cikgu rampas roti dengan ayak. Cikgu kata, kena hormat orang puasa. Baguslah nak didik puasa. Tapi ada dak Islam dia kata, latihlah anakmu yang 7 tahun berpuasa sampai lemah lembik. Ada. Bahkan kita hak dewasa pun, kalau kerja berat, diharuskan berbuka. Kalau sakit, diharuskan berbuka. Tinggalkan puasa walaupun yang fardu. Kalau sembahyang, mana ada? Bahkan diperintahkan mendidik anak sembahyang pada usia 7 dan rotan kalau tak nak sembahyang pada usia 10. Puasa tak ada. Bukan, ustaz kalau gitu tak puasa lah nah. Bukan. Dari sudut penekanan latihan, didikan kepada anak-anak. Maka kita kena transform balik. Kita kena ubah balik kaedah didikan tu supaya anak-anak ni tadi tak jadi macam budak tu tadi. Dia balik-balik rumah, apa anak dia kata? Kakak benci sekolah, kakak benci puasa. Nampak? Sepatutnya budak-budak ini
Kita nak latih dia dalam ibadah, nak bagi dia rasa seronok berpuasa, nak bagi dia rasa seronok sembahyang, nak bagi rasa seronok bantu orang bersedekah. Tapi kalau dalam ibadah dia rasa benci, benda tu akan menyebabkan trauma dalam kepala dia, dia akan teringat sampai bila-bila dan menyebabkan dia rasa tak mau buat ibadah tersebut. Besok tahun depan, kalau mak dia suruh puasa, dia teringat kata dekat sekolah, mesti cikgu akan rampas. Walaupun bila dah naik darjah, bukan cikgu sama lagi dah. Jadi di dalam didikan ibadah kepada anak-anak, bagi mereka rasa seronok. Pasal budak-budak ni memang alam mereka adalah alam permainan. Alam di mana mereka nak seronok-seronok. Tara kita hak dah jadi pok orang pun nak seronok-seronok. Contoh dia apa? Nak semayang tarawih. Semayang tarawih ada tak kita nak seronok? Ada. Di antaranya, kalau imam tu dia baca, ikut pada alunan yang kita rasa selesa. Maka kita rasa, oh seronoknya semayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Kita ni duduk kat belakang pejam mata. Tapi cuba kalau imam kat depan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita belakang jangan kata 8, cukup 14 balik buat kat rumah. Pasal tak rasa seronok kita semayang. Sama kita hak dewasa pun nak rasa seronok dalam ibadah, lagi-lagilah kalau budak-budak. Maka didikan pada anak-anak itu jangan hanya terutama dan tertumpu pada satu-satu benda, tetapi kita terlupa pada yang lebih aula dan juga yang lebih utama, yaknilah menjaga pada akhlak dan jaganya pada sembahyang. Dan setengah daripadanya warak, yaknilah kaedah dalam menjaga diri dengan asbab ilmu yang kamil, yaknilah sudut kesempurnaan, bahawasanya yang pertama memelihara ia daripada kenyang. Bulan lepas dah khabar dah lah berkenaan dengan kenyang ni. Yang pertama, kenyang perut penuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kenyang dari makanan yang haram. Kena elok daripada makanan-makanan yang masuk tersebut adalah makanan yang syubhah dan makanan yang haram. Allah Ta'ala sebut dah di dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi. Fil ardi ini adalah di atas muka bumi ni Allah Ta'ala hampa habis dah. Bila mana Allah Ta'ala hampak habis di atas muka bumi ni, carilah yang halalan tayyiban, yang mana benda tersebut bukan sekadar halal untuk dimakan, tetapi juga bawa manfaat pada tubuh badan. Jangan duk selalu makan jajan-jajan, jangan selalu duk makan burger-burger. Bukan ustaz nak bengkerakkan perniagaan burger ke? Bukan. Nak mengurangkan makan, sebab yang kita nak makan tu adalah benda yang boleh bawa tenaga, benda yang boleh bawa kita kekuatan di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Tu yang kata halalan tayyiban. Yang pertama kena halal. Dah tahu kata halal, tengok balik makanan ni baik ke tak baik. Kadang-kadang hak kerupuk cikedih itu pun halal, tapi tengok pada faedah dia tak berapa banyak, maka jangan. Sama juga macam kalau nak merokok, tengok dulu ada cok halal ke tak ada cok halal. Kalau ada, sila. Tapi adakah? Adakah? Kokatlah rokok saat ke, rokok apa lagi lah. Saya mesti ingatlah jenama rokok ni, tahu kata Dunhill dengan Marlboro je lah. Kalau ada cok halal, sila. Tapi kalau tak ada cok halal, kena pergi mohon halal dululah. Sebab Quran kata kena halal dulu kat depan. Tak ada halal kat depan, lantak pi baik lagu mana pun. Contoh, dia kata ini adalah daging babi import daripada Rusia yang telah pun disanitasi dan dagingnya menjadi daging yang terbaik di dunia. Wagyu babi, contoh. Oh, bagus ya. Tapi halal tak halal? Tak halal. Kalau benda tu tak halal, lantak pi bagus mana pun tak boleh. Jadi hak pertama
Kena halal dulu. Lepas halal baru tengok kata bagus tak bagus. Contoh kalau jumpa kotak rokok, loh ada halal jakim. Lepas tu kena tengok elok tak elok. Kalau bawa ke mudaratan jangan juga. Mana kata kat sini jangan duk merokok lah. Tu nak khabar. Jadi dalam sudut penjagaan perut kita, jaga daripada benda yang syubhah, lagi-lagilah benda yang haram. Tu tak apalah, tu dah habaq dah lah. Pada bulan lepas. Yang kedua adalah dan daripada banyaknya tidur. Walaupun Nabi kata tidurnya orang mukmin pada bulan puasa adalah tasbih. Tapi janganlah tidur sampai pukul 1 petang. Azan zuhur lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun, oh Alhamdulillah selesai dah zikir pagi ni. Tu dia zikir. Memanglah Nabi kata dapat pahala tasbih. Tapi jangan melamakan tidur. Dia jadi sia-sia. Ada 3 orang tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. 3 jenis manusia yang mensiakan hari puasanya. Yang pertama adalah orang yang tidur sepanjang hari. Dia telah mensiakan masa puasanya. Yang kedua, orang yang menyibukkan dengan urusan dunia. Yaknilah urusan kerjaya, urusan pergi berkawan, urusan pergi melepak, urusan ni urusan dunia. Dan yang ketiga adalah urusan nak beraya. Ni 3 jenis orang. Yang puasanya itu bukan sia-sia. Hari puasanya tu sia-sia. Contohlah kita dah lagi dekat 15 hari ni. Paling sibuk sekali siapa ada? Orang rumah kita lah. Langsir takkan nak langsir dekat depan pintu rumah aja. Dapur pun nak langsir. Silat-silat kereta kita pun dia boleh langsir. Nak carilah langsir, carilah kuih raya, carilah itu, carilah ini. Yang mana sepatutnya yang Al-Quran kata fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Berkejar-kejaranlah di dalam amal kebaikan. Ni kita umat Islam ni saling duk kejar kata, Tok Imam zikir 100, aku 200. Tok Siak sedekah RM10, aku RM15. Ini duk buat kering dia lah. Awal-awal kerja dulu pun duk masuk RM1. Lah cucu 2 orang dah duk masuk RM1 juga. Punya kedekut. Tak ada improvement langsung dalam ibadah dia. Duk gutu lah. Sedangkan yang kata bekerja-kejaran, tuan-tuan, kalau dah namanya kerja ni, kita sedang berlumba. Kalau kita tengok orang yang sedang maraton, ataupun orang yang sedang lari pecut tu, hak saya kenal seorang je lah. Apa nama? Hak Jamaica tu, Usain Bolt. Saya kenal hak seorang tu je lah. Kalau kita tengok sukan melari ni, lagi dia nak sampai tu, lagi dia buat lembek ke, lagi dia buat laju. Lagi dekat dia nak sampai tu, dia lagi pecut ke, lagi dia buat santai. Buat leg dah lah, dia kata nak sampai dah pun. Buat apa kalut-kalut nak sampai dah. Alamatnya memang tak ada lah namanya dalam rekod. Tapi yang namanya berkejaran, dia tengok orang sebelah dia, uish, tak boleh jadi, mereka nak pergi ke depan dah. Maka dia kena kuat lagi. Dia kena pegang lagi dia punya keteguhan hati dia. Dia kata apa pun jadi, aku nak duduk depan. Sebagaimana kita melihat sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, bagaimana kaedah mereka berlumba-lumba. Salah satunya kisah yang paling popular ketika umat Islam nak berperang yang namanya Perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah perang yang nak berlaku di belah-belah Jordan. Kemudian umat Islam ketika mana telah diseru kepada fi sabilillah, ramai-ramai pakat nak menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka datang 3 orang sahabat yang masyhur. Datang Sayyidina Uthman ibn Affan. Datang saja Sayyidina Uthman, dia kata, ya Rasulullah, aku infakkan suku daripada harta yang aku ada. Tu. Tapi suku dia pun, jangan main-main.
melangkaui daripada sedekah hak lain tu dia punya suku. Pasal Uthman Ibn Affan ni orang kaya. Nah, contoh kalau kata ada orang kaya dekat kampung kita ni ataupun dekat masjid kita, dia duit dia 1 juta, kita duit kita 100,000, suku dia tu kira 300,000, lebih daripada harta kita 100%. Tapi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka faham sudut nilai. Jadi depa tak boleh lawan sudut nilai, depa lawan sudut peratusan. Itu kata suku tu. Dia ada harta, dia bagi suku. Walaupun banyak di mata orang lain, tapi di mata dia cuma suku. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab ataupun digelar sebagai Umar Al-Faruq, pemisah di antara yang hak dan yang batil. Itu gelaran pada Sayyidina Umar. Ada orang kadang-kadang dia terkeliru, dia kata Sayyidina Umar ni singa Allah. Bukan. Singa Allah ni siapa dah? Sayyidina Hamzah, bapa saudara kepada Rasulullah, iaitu Asadullah. Singa Allah. Kalau Sayyidina Umar, Umar Al-Faruq, satu orang yang diberi gelaran pemisah kepada yang hak dan yang batil. Dia datang-datang, dia tengok Sayyidina Uthman, aku nak challenge dia ni, kata. Dia bagi separuh. Nabi tanya, Umar, apa yang kamu tinggalkan kepada anak dan isteri? Dia kata, sama. Sama tu makna kata, kalau dia ada 100,000 harta dia, 50,000 dia bawa, 50,000 dia tinggal. Itu Sayyidina Umar. Datang pada sahabat Nabi yang paling masyhur, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Datang dengan baju daripada guni, berbutangkan duri. Para sahabat lain tengok pelik. Ush, lain macam dah ni, kata. Pergi dekat Rasulullah. Rasulullah tanya, ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan pada anak dan isteri? Dia kata apa? Aku meninggalkan Allah dan Rasul pada anak dan isteri aku. Aku bawa semua ya Rasulullah, yang aku ada aku bawa semua. Pakaian ni pun aku ambil guni, koyak jahit. Butang pun bukan macam kita, ada butang kerih lah, ada butang macam-macam jenis butang, harga apa ratus-ratus pun ada. Dia pakai ambil duri mana pokok, ambil cucuk jadi butang. Sehingga kan amalan tersebut, Sayyidina Umar kata, inilah satu-satunya orang yang aku tak dapat challenge. Itu bahasa saya lah, bukan bahasa Sayyidina Umar. Tapi nak sebut kata Sayyidina Umar tak boleh nak lawan setiap sudut amalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Allah Ta'ala punya suka dengan amalan Sayyidina Abu Bakar, maka Allah Ta'ala kirim salam dekat Sayyidina Abu Bakar. Tu nak membuktikan bahawa para sahabat ni mereka berlumba, tak boleh tengok kata orang lain lebih, tak boleh. Sayyidina Umar Al-Khattab setelah mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tanya dekat Rasulullah. Dia tanya, ya Rasulullah, agama ni agama yang benar kan? Ya, agama yang benar. Kalau kita benar, kenapa kita takut untuk hebahkan pada orang ramai? Dia keluar, dia terus pergi dekat depan Kaabah, dia menerangkan tentang Allah dan Rasul sambil bawa pedang dia. Tak ada siapa yang berani dekat. Orang tak layan saja. Nak layan lebih-lebih, dia kata sekarang tak pasal bini jadi janda, anak jadi yatim. Dia kata biar pergi. Tu Sayyidina Umar, dia kata, aku adalah di antara sahabat yang agak lambat dapat hidayah. Kalau ikutkan dia di tahun yang awal sebenarnya, tapi dia rasa dia lambat. Jadi disebabkan dia rasa dia lambat, dia kata kat Rasulullah, aku akan pastikan aku dapat menandingi sahabat-sahabat aku yang lain semua ni. Tapi terbukti tak dia menandingi sahabat-sahabat yang lain? Ya. Lihatlah sekarang makamnya di mana. Lihatlah martabatnya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memang nak menandingi semua sahabat-sahabat dia di dalam mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah kita nak habis bulan Ramadan, bukan lagi nak fikir ku raya. Walaupun 2 tahun tak raya, tak apa. Jangan risau, mesti raya punya. Tengok raya tak jadi lah. Ustaz menipu orang kata. InsyaAllah jadi. Jangan risau. Saya pun tak nampak lah kata tahun ni akan PKP lagi dan sebagainya. InsyaAllah jadi raya, jangan risau. Raya tu tak lari.
Tapi Ramadan ni dah nak melapasi kita dah. Maka kita lihat balik pada diri kita, di dalam amalan mana yang kita boleh bagi tumpuan. Kita nak buat semua memang tak mampulah tuan-tuan. Nak semayang banyak-banyak rakaat, nak mengaji berjuzuk-juzuk, nak berzikir beribu-ribu. Maka kita cari di manakah kita punya ibadah yang kita rasa mudah, kita rasa selesa dan kita rasa tenang apabila kita melakukan ia. Kalau kata saya memang suka semayang, tak, saya memang akan semayang sehari tak kurang daripada 50 rakaat contoh. Semayang banyak-banyak. Walaupun baca kulhu, tapi dah rajin semayang. Macam Allah yarham Syekh Abdullah Al-Bukhari, mantan imam besar Masjid Kapitan Keling. Bila mana azan subuh, mereka mazhab Maliki. Di masjid itu mazhab Maliki. Jadi azan subuh semayangnya lambat sikit. Macam kita Imam Syafi'i, habis-habis azan tu afdalnya semayang. 5 minit ke 10 minit semayang. Depa lama. Jadi daripada masuk waktu subuh, sementara nak semayang subuh, kita buat 2 rakaat semayang sunat subuh. Pahalanya Rasulullah kata lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Mana kata tak boleh nak tanding dia punya ganjaran pahala cukup banyak dan bernilai di sisi Allah, bukan di sisi kita. Allah yang mengatakan ia besar. Kalau Allah kata besar, besar. Tapi ni almarhum ni sementara nak tunggu semayang subuh, jemaah kat situ dia kata sama ada di antara 8 ke 16 rakaat solat sunat subuh sebelum solat fardu subuh. Kalau kita tu dia kata kira qada tarawih malam dah tu. Tu kira tarawih dah tu. Pasal kita orang yang tidak berkemampuan untuk solat banyak. 20 tu pun ustaz, kira Ramadan je ustaz. Luar Ramadan taubat lahu memang tak buat. Tak apalah, kita tak salah ke siapa. Cuma khususkan satu-satu ibadah. Kalau rasa boleh mengaji banyak-banyak. Kalau rasa boleh zikir banyak-banyak. Pasal nak masuk syurga Allah Ta'ala ni dia banyak jalan. Dia ada banyak pengkhususan dari sudut keahlian masing-masing. Kalau kita nak pergi berbelanja, orang rumah kita ni buka-buka dia punya dompet, duit tak banyak. Kad keahlian yang banyak. Kad keahlian pharmacy sampai 10. Aeon sini pun dia ada, Aeon Kelebang pun dia ada, Aeon habis segala Aeon pun dia ada. Contohlah, tapi Aeon kira satu je lah. Lotus pun dia ada, The Store pun dia ada, semua kad membership dia ada. Kenapa daftar membership? Apa tujuan daftar membership? Supaya dia ada special promotion. Tu keahlian. Sama-sama kita berbelanja di pasar raya, tapi orang yang ada membership dia ada keistimewaan dia. Yang ada keahliannya dia ada keistimewaan dia. Maka kita di dalam ibadah kepada Allah, kita kena cari satu-satu ibadah yang kita boleh ahli di dalamnya. Ada orang dia boleh jadi alim ulama, jadi alim ulama. Ada orang dia boleh jadi ahlullah, jadi ahlullah. Siapa dia ahlullah? Ahlullah ni Nabi sebut ada 2 orang. Allah Ta'ala ni ada ahlinya, yakni keluarganya di atas muka bumi dari kalangan manusia. Nabi sebut siapa dia, ditanya oleh sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Rasulullah kata 2. Satu ahli Al-Quran, yang kedua insan terpilih. Tu dia. Insan terpilih ni kok pandai Allah Ta'ala lah, suka-suka Allah lah nak pilih siapa. Tapi yang dipastikan adalah ahli Quran. Ahli Quran dia tak dipanggil ahli Quran sebenarnya, dia dipanggil ahlullah, ahli Allah, keluarga Allah. Bukan kata Allah tu jadi pak dia, bukan. Tapi Allah Ta'ala iktiraf kedekatan dan keakraban ia dengan Allah seolah-olah seperti satu keluarga. Kalau tak dapat nak jadi ahlullah, jadi ahlus sadaqah. Ada orang dia tak larat nak semayang banyak-banyak, dia tak larat nak mengaji banyak-banyak, tapi dia ada harta yang banyak. Maka dengan harta tersebut gunalah di fi sabilillah, bina mahat tahfiz ke, buat pondok ke, sedekah masjid ke. Kita di mana kelebihan, kita cuba cari rentak tersebut dan kita istiqamah pada amalan-amalan yang kita rasa selesa.
Amalan yang kita tak tenang, kita tak boleh istiqamah. Hari ini kita buat, besok tak ada kekuatan lah. Kalaupun besok kita larat buat, minggu depan kita dah rasa macam cukup-cukup lah kot. Istiqamah ni Nabi kata adalah amalan yang paling dicintai Allah walaupun sedikit. Maka adalah lebih baik membaca 4 ayat surah Qul Huwallah, tetapi setiap hari. Qul Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat ya. Tapi baca setiap hari lebih afdal daripada mengkhatamkan satu Al-Quran selama sehari. Tahun depan punya Ramadan baru buka balik. Tu lebih afdal katanya ulama-ulama. Sebab berpandukan hadis yang mengatakan perbuatan istiqamah walaupun kecil, walaupun sedikit, tetapi ianya berterusan. Ada peneguhan pendirian di dalam ibadah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dah lebih kurang berbaki 15-16 hari Ramadan. Bukan masanya sebenarnya untuk kita fikir baju raya. Tak ada siapa nak pijik dah pun. Ada lagi orang nak pijik? Tak ada dah. Saya pun baju raya saya selesai 2 bulan sebelum tu. Bulan Ramadan tak masuk lagi, baju dah setrika, dah gantung dalam almari, tinggal nak pakai je. Kenapa kita persiapkan awal? Pasal kita nak fokus pada bulan Ramadan ni, tak mau fikir kata benda-benda yang remeh-remeh, temeng, tak mau fikir. Kuih raya ke, kuih puasa ke, kita tak mau fikir kata pasal. Kalau kita tak beli kuih raya sekalipun, kita pergi rumah orang makan kuih raya juga. Jadi nak buat apa? Beli, baik makan kat rumah orang. Ni kedekut punya manusia lah kan. Saya nak makan kat rumah orang, kat rumah dia orang tak ada nak makan. Dia kata jangan duk main rumah aku, kuih raya memang tak ada. Aku main rumah hang, dia kata. Jadi di dalam bulan Ramadan ni fokuskan sebenarnya untuk ibadah. Pasal kita pun tak pasti. Semalam saya menerima berita arwah muda lagi, kalau ikutkan usianya saya duk rasa kata tak sampai 50 lagi, duk rasa. Arwah ni adalah bekas Bilal di surau Taman Lakeview. Arwah ni adalah bekas Bilal di surau Taman Lakeview. Dia ni menega daging, dia jual daging dekat pasar pagi Tepin. Arwah ni semalam meninggal pada bulan Ramadan. Kita punya saudara mara, adik-beradik, kawan-kawan, berapa ramai yang meninggal sebelum masuk Ramadan. Ada yang tengah duk puasa Ramadan, ada yang tengah duk solat tarawih. Baru-baru ni ada satu posting daripada satu orang ustaz, saya tak ingat dah nama dia. Dia posting tu, dia kata tak tahulah kenapa dia duduk di belah-belah Shah Alam KL sana tu. Dia kata tak tahu kenapa dia rasa macam nak tangkap gambar. Dia pun tangkap gambar sebagai kenang-kenangan lah di sembahyang tarawih di situ. Tiba-tiba masa baru nak sembahyang kot, kalau saya tak silap, mungkin tuan-tuan pun ada baca dia punya posting tu. Ada orang dia suaranya deras, dia sebut Allah. Dia sebut begitu. Dia sebut-sebut Allah tu terus meninggal. Nampak? Maka meninggalnya tu kita nak kata meninggal apa tu? Husnul khatimah ke su'ul khatimah? Tu. Kata ulama senang je. Tak payah nak tengok kawan tu dia meninggal peluh ke tak peluh ke, nak muka dia pucat ke berseri ke, tak payah tengok benda tu. Cukuplah kita nak tahu husnul khatimah ni, kita ambil bahagian khatim tu lah, khatimah tu lah. Yaknilah yang benar-benar di akhir-akhir tu. Apa amalan dia sebelum atau semasa dia nak mati. Kalau kata duduk naik motor pun accident baru balik semayang, ataupun nak pergi semayang. Nak pergi semayang tak semayang lagi, tapi sebab nak pergi semayang, husnul khatimah. Kita dari sudut zahirnya begitu. Dari penilaian daripada Allah, itu kita serah pada Allah. Tapi dari sudut kita untuk bersangka baik kepada jenazah, kita lihat amalan terakhir dia memang husnul khatimah. Walaupun mati di atas katil ke ustaz? Ya. Walaupun meninggal dunia di atas katil ketika tidur. Walaupun dia orang yang terlantar sakit, ya. Kalau dia dah sakit lama, contoh dia sakit lama,
tapi dia bersabar di atas kesakitan dia ni tadi. Dia sabar, dia tahan, dia redha, dia terima. Dia terima kasih pada Allah. Ya Allah, terima kasih bagi sakit ni pada aku, ya Allah. Sebab aku yakin dengan sakit ini mengkafarahkan segala salah dan silap aku semasa aku muda-muda dulu, contoh. Lalu dia pun dimatikan oleh Allah Ta'ala. Husnul khatimah ke su'ul khatimah? Husnul khatimah lah. Kerana di dalam keadaan dia masih lagi diancam dengan pelbagai penyakit, dia dimusibahkan oleh Allah, tapi dia masih berpegang teguh pada Allah. Dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11, Allah Ta'ala sebut, ma asaba min musibatin illa biidnillah. Dan tidaklah yang berlaku, kata musibah ni tak lain tak bukan adalah dengan izin Allah. Maka dia yakin dengan apa musibah yang dihadapi ini adalah atas izin Allah. Kadang-kadang kita ni terleka sekejap. Kita duk rasa kata yang daripada Allah ni yang kita seronok-seronok. Datang benda tak seronok, datang benda yang musibah, datang ujian, kita sudah mula menyalahkan orang lain. Kita sudah mula merungut dan sebagainya. Kadang-kadang mulut pun ketika itu sudah mula nak maki orang. Dia rasa marah, dia macam-macam. Ini biasa sebagai manusia. Makanya kita lihat di mana kita ketika diuji oleh Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman, yang percaya, yang yakin kepada Allah, yahdi qalbah, Allah Ta'ala akan memandu, Allah Ta'ala akan pegang, dan Allah Ta'ala akan jaga hati dia sepanjang dia nak menghadapi ujian dan musibah tersebut. Pasalnya wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala ini maha mengetahui akan segala setiap sesuatu. Kita yakin pada Allah, maka Allah Ta'ala bagi senang pun dari Allah, ya Allah bagi susah pun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhabislah di akhir-akhir ini dengan amalan-amalan yang kita mampu buat dan kita lazimi dan istiqamah. Tak kiralah ustaz ke tak ustaz ke. Ada setengah orang dia duk ingat bang, nama saja ustaz, tapi tak pandai sembelih kambing. Saya dengar lagu tu, saya rasa terus rasa pandai nak sembelih tau. Sembelih orang lah. Nak sembelih dia. Kalau yang namanya ustaz ni kadang-kadang dia ingat pandai semua benda, mana boleh. Yang namanya ustaz ni adalah orang yang ada sedikit ilmu macam saya, ada sedikit saja. Dan yang sedikit itulah yang cuba disampaikan dan dikongsikan untuk sama-sama amal. Bukan sampai saja, saya pun kena amal sama. Bahkan saya kena buat dulu, lepas tu baru tuan-tuan buat. Pasal kalau saya tak amal, saya cuma cakap saja. Contoh, kita amal duduk semayang semua, jom semayang. Tuan-tuan dah elok petang sah, saya duduk kat motor, duduk balur rokok dia ni. Dia ni ajak orang semayang, tapi dia tak semayang, duduk kat motor. Dah aku ngajak je, aku tak semayang. Tak jadi. Di dalam dakwah ini, dia sendiri menjadi contoh dan model supaya boleh diikuti oleh orang yang diajak. Bukan ajak saja, dia pun tak buat. Jadi kadang-kadang ada orang silap faham yang namanya ustaz ni pandai semua benda. Saya dengar tu rasa yalah, kita faham lah, kita memang tak pandai nak sembelih kambing, nak sembelih lembu, kita tak pandai. Tapi sembelih orang setakat ni belum lagi, tapi boleh lah. Saya rasa macam nak cakap kat dia, ustaz kan? Ustaz hafal Quran tak? Saya ayat-ayat lazim. Ustaz patutnya kena hafal Quran tu. Tu. Kita ada lebih kita ada kurang kita. Dia ada lebih dia ada kurang dia. Kita masing-masing kan. Itu sebab saya kata kita tumpu pada satu-satu ibadah. Jangan kalut nak kampung semua. Sekali kita kalut nak kampung semua, cukup seminggu kita rasa letih, lepas tu tak buat dah, lebih bahaya. Lebih baik kita tumpukan di mana yang kita rasa selesa, yang kita rasa itu rentak kita, maka teruskan, tafadhal, tak ada masalah. Kita cara masing-masing untuk memperlihatkan ibadah dan berlumba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dan daripada memperbanyakkan perkataan yang sia-sia. Ni. Bila mana kita satu orang hak mengaji agama, mulut kita jangan duk banyak kata benda yang sia-sia. Jangan mulut ini suka
untuk mengeluarkan perkataan yang tidak bawa pada manfaat pada orang lain. Bukan kata jangan ada langsung. Contoh, nak sembang pasal bola sepak. Sembanglah. Tapi kalau dah hari-hari bola sepak, takkan orang nak panggil ustaz lagi kot. Nak panggil apa? Ustaz bola. Tak boleh lah. Kalau dah namanya orang yang mengaji agama, orang yang mengajar agama, mulut tu kalau boleh bila bercakap ada manfaat dia. Daripada 10 perkataan dia, paling-paling kurang kena ada 8 ke 9 yang boleh bawa pada manfaat. Tu. Contohnya, simple saja. Ittaqullah. Dah satu ayat je. Tu bahasa Arab lah. Ittaqullah. Kalau bahasa Melayu dia, taqwa kepada Allah. Dia jadi 3 perkataan. Taqwa kepada Allah. Dapat ada manfaat. Teringat kata, oh taqwa pada Allah Ta'ala. Apa dia taqwa tu Ustaz? Baru terang pula ni taqwa ni apa dia. Kita mulakan dengan perkataan-perkataan yang mudah-mudah. Jangan banyak perkataan yang sia-sia, yang sembang benda-benda yang lara dan sebagainya. Bukan tak boleh langsung. Lagi, ustaz pun tak sembang langsung. Bukan jangan buat langsung, jangan memperbanyakkan. Sebab kita ni manusia secara lahiriahnya, apa yang di dalam itulah yang terkeluar. Kalau yang terkeluar tu banyak yang tak elok, mana kata yang di dalam tu tak elok banyaklah. Contoh, kalau kita ada tangki kan, rumah kita masing-masing ada tangki. Tangki rumah kita ni, kita buka pipe, dia keluar satu macam ayak karat. Tapi dia keluar tu lebih kurang dalam 3 saat yang. Buka-buka, 3 saat tu keluar ayak karat. Selebih daripada tu, ayak jernih. Maka kita nak kata, kolah ni bersih tak bersih? Bersih kan? Sebab walaupun ada ayak karat, cuma 3 saat saja keluar. Tapi kalau dah buka 3 jam tu, dah tak boleh nak beza. Ni teh O ke kopi ke teh tarik ni. Dah sampai tak boleh nak beza dah ayak pipe dengan ayak kopi. Mana kata, kolah ataupun tangki ni tadi, bersihkah kotak? Tu lah dia punya perbandingan dia. Apa yang di dalam, itulah yang terkeluar. Maka selaku orang yang mengaji agama, macam tuan-tuan lah. Tuan-tuan ni orang mengaji lah. Kalau tak mengaji, tak datanglah masjid. Maka perbanyakkan perkataan yang baik-baik. Banyakkan perkataan-perkataan yang bermanfaat. Kerana apa yang di dalam, itulah yang terkeluar. Yang keempat, dan memelihara ia daripada makan akan makanan yang pekan. Apa maksud makanan pekan? Kalau satu orang muhaddis, muhaddisin ni orang yang hafal 10,000 hadis. Orang yang nak jadi ahli hadis, orang yang nak merawikan hadis, telah menjadi satu keharaman bagi diri mereka kalau nak jadi satu orang mujahid mutlak seperti Al-Imamul Bukhari dan juga Al-Imamul Muslim dan juga Imam Bahaqi serta imam-imam muhaddis yang besar, mengharamkan diri daripada memperbanyakkan makan makanan pekan dan melepak bersama orang-orang pekan. Itu sebab kalau kita mengaji dalam mustalah hadis, perangai perawi hadis ni akan membawa efek kepada status hadis. Kadang-kadang, ni hadis ni daripada Rasulullah ni. Tuan-tuan kalau nak dapat hadis ni, dhaif banyak, kawan dengan orang Wahabi, cukup banyak dapat hadis dhaif. Ada kebaikan juga kadang kawan dengan mereka ni. Jadi, bila mana kita melihat pada hadis, kata ni hadis ni sanad dia memang benar daripada Rasulullah, tapi pasal status hadis dia jadi dhaif, dia jadi dhaif jiddan, walaupun boleh diamalkan. Baru-baru ni nak baca Allahumma barik lana pun malas, la ilaha illallah, nak baca bismillah saja. Ulama susun kemas dah. Sama juga macam yang saya geram lagi, talqin. Talqin. Kita doa amal talqin ni, kita bukan amal membabi buta, mentaklid begitu sahaja. Kita ikut ulama, kita ada kitab, kita orang mengaji. Tiba-tiba dia kata talqin tak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila mai tang ada satu orang, yang geng-geng ni, bila mana ayahanda dia meninggal, dia buat talqin. Bila orang tanya lah, Ustaz buat talqin? Dia kata, saya bukan buat talqin, saya buat tazkirah ringkas. Tu bengong ni. Talqin tu tazkirah lah. Nak peringat pada orang yang masih hidup, bukan nak khabar pada orang yang mati. Bahkan bercakap dengan orang mati juga sunnah Nabi. Sunnah Nabi Ustaz? Ya. Ketika mana perang Badar habis,
Perang Badar tamat, dikumpulkan sekalian orang-orang kafir. Orang-orang kafir ni dihimpunkan dalam satu liang. Nabi bercakap dengan mereka. Sehingga kan sahabat tanya, ya Rasulullah, mereka dengar ke? Rasulullah kata, mereka lebih dengar, lebih jelas daripada kita yang masih hidup. Ini adalah kisah kalau kita mengaji, kita tahu. Tapi mai tang orang hak mengaji dengan Facebook ni, dia pakai duk, saya tak pernah dengar pun hadis ni. Awak mengaji baru 2 minit dalam Facebook, duk kata tak pernah dengar hadis ni. Yalah, awak tak mengaji. Saya cukup geram lah kadang-kadang di dalam Facebook dia kata, tak pernah dengar pun hadis ni. Nak dengar apa mengaji pun tak. Maka kita jadilah orang yang mengaji, barulah kita boleh tahu. Maka dari kita berbalik pada makan makanan pekan ini, kalau orang mengaji agama, jangan memperbanyakkan makan makanan di kedai-kedai dan di pasar-pasar. Pasal makanan di kedai-kedai dan di pasar-pasar adalah makanan yang halal tapi syubhah. Memanglah dia hidang dekat kita tom yam, dihidang dekat kita kuih tiaw goreng, tapi bahan yang dia guna tu, kadang-kadang buat burger pun sama satu hal. Saya kalau orang menegur burger, saya singgah-singgah, yang pertama sekali saya tengok adalah merokok ke tak merokok. Merokok memang silap banyak, sorry aku tak main. Pasal orang merokok, ada ke sagi dia habis-habis dia buang puntung rokok, dia basuh tangan dia. Payah nak jumpa sagi dengan tangan yang sama tu dia pegang roti kita. Pasal apa duk flavor, macam flavor smoke-smoke ni dia kata. Flavor asap-asap ni, padahal bukan buat panggang. Rupanya tadi puntung rokok yang dia pegang tu melekat kat roti kita. Tu yang pertama, merokok tak merokok. Tu saya lah, tuan-tuan terpulang. Jadi yang kedua, saya akan tengok kalau orang meniaga burger ni, saya akan lihat di mana dia letak telur. Telur ayam yang dia nak buh dalam burger tu. Jadi kalau kita tengok dia punya telur tu tak berubah daripada papan, jangan duk belilah. Walaupun dia kata, saya dah basuh lah telur ni. Memanglah awak dah basuh telur tu, tapi bekas letak telur tu awak tak basuh. Ada ke orang basuh papan hak kelabu tu? Mana ada, basuh hak tu rosak lah. Jadi kalau nampak elok, kering, tersusun, dia kata telur ni saya basuh dah, dia kata. Jadi telur yang sama tu, kalau dia dah basuh, tapi dia letak pada papan yang sama, tetap ada tak najis di ayam tu? Tetap ada. Maka kadang-kadang tu sebab kenapa kena kurangkan. Kita nak pergi bazar, bukan tak boleh langsung. Saya setakat ni bulan Ramadan, saya baru 3 kali pergi bazar. Baru 3 kali. Sekali di Kemunting, sekali di Taman Kaya, sekali di Taman Mewah. Setakat ini alhamdulillah baru 3 kali. Siapa yang hari-hari pergi bazar tu, mana kata dia ni bujang telajak tak menikah lagi, pergi menikah lah. Jangan duk perbanyakkan makan di bazar-bazar, dan jangan banyak dimakan di kedai-kedai luar. Dan sama juga, jangan perbanyakkan diri untuk melepak dengan orang-orang di kedai-kedai makan. Dia akan meruntuhkan dan akan merendahkan darjat. Jangan memperbanyak. Boleh kalau sekali-sekala, tak ada masalah. Itu yang dimaksudkan dengan makan makanan pekan. Sebab yang lebih diyakini adalah makanan yang kita beli sendiri bahannya, dan kita yang adun sendiri. Kita yang tahu kebersihannya, kita yang tahu kesuciannya untuk kita masukkan di dalam perut kita. Kata ulama, kerana makan makanan pekan itu terlebih hampir bagi najis dan khianat. Apa makna najis dan khianat? Najis ni hak pertama tadilah berkenaan telur tak basuh tu kan. Yang kedua, khianat ini adalah katalah dia ni masuk gulai kawah. Gulai kawah tu katalah modal dia 1,000 nak masuk. Gulai kawah, katalah gulai kawah kambing ke, gulai kawah daging batang pisang kan. Ustaz sebut pula subuh-subuh ni kata dah tak boleh beli nasi lemak ni kata. Jadi dia masak ni modal katalah RM1,000. Tiba-tibalah tak tahu datang mana tikuih, puk berenang sekejap, panas-panas, puk terkeluar tikuih tu. Maka yang termasuk tikuih tu, kalau dia orang yang khianat, dia takkan buang kawah tu tadi. Dia akan masuk tang tu aku buanglah tang tu saja.
Maka yang selebihnya dia campur. Dia nampak ke setiap bulu-bulu tikus itu? Dia nampak ke setiap kuman-kuman tikus itu? Tu yang kadang-kadang beli makanan di luar, balik rumah pasal apa? Sakit perut lah macam ni. Kita kalau makan makanan yang kita masak, yang isteri masak, paling-paling pun sakit perut sebab makanan tu pedas. Tapi kalau di luar, walaupun tak pedas, tapi sakit perut. Tu dia. Di antara perbuatan khianat dan tidak jujur kepada orang yang masak bahan-bahan makanan. Sama juga saya, tu masa saya duduk di Penang. Wish, tak bunyi jam pukul berapa dah ni? 7.25. Tak apa, kita mesti 7.30 boleh lah. Saya masa di Penang suka makan dua benda. Pertama mamak, yang kedua tom yam. Pasal kalau di Penang mudah nak cari yang sedap-sedap. Tapi nak cari yang betul-betul elok, tu payahlah. Tu sebab di Penang dia banyak, kalau di belah-belah sinilah, kalau di belah pulau sana kurang. Dia kata nasi kandak Melayu. Nasi kandak Melayu ni lebih bersih, lebih jauh elok daripada yang original mamak. Kalau di belah-belah Taipei ni, kalau mamak yang saya rasa champion, yang saya suka makan tu dekat nasi kandak beratok 786 yang kat Taipei tu. Hak tu saya cukup yakin. Tapi kalau mamak lain ni, aduh, saya tengok dia punya pelayan tu pun nilah bila basuh berak ni. Tak yakin rasa. Tak boleh nak makan. Kalau tuan-tuan nak makan silalah, tafadhallah. Nak makan roti canai ke apa, kadang saya duk tengok tangan ni duk berayak puluh-puluh ni. Allahu Akbar, ni tak payah gaduh garam lah kata. Cukup nutrition lah ni. Kadang rasa macam tak sanggup, tak lalu. Tak apalah, tuan-tuan nak makan, makanlah. Kalau saya minta maaf lah. Jadi saya masa tu pergi kedai satu tom yam. Kebetulan masa tu kan PKP. Bila PKP tak boleh buka orang makan, dia kena bungkis buat balik. Maka nak order ni kena pergi betul-betul dekat dengan tempat masak dia. Kena duduk tempat masak dia tu, kena masuk sampai dia punya kan kedai siam, kadang-kadang dia macam ada pintu, kita kena buka pintu, dalam tu ruang masak dia. Kena order kat situ, dia buka macam ada satu tingkat kecil nak. Cashier dia. Masa tengah duk order tu, terpandanglah dia punya papan pemotong tu. La ilaha illallah, rasanya ni turun-temurun punya lah saya rasa. Dengan dah yalah pisau kan, dia jadi ada bekas-bekas pisau. Bekas-bekas tu dengan warna hitamnya. La ilaha illallah. Saya kata, elok. Terus saya jawab panggilan, buat-buat macam ada call. Saya balik, saya kata minta maaf, tak edit, cancel. Saya kata ada urusan sekejap, saya emergency. Padahal baru nak rasa tom yam ayam, tapi tak jadi. Pasal dia punya tempat motong tu, saya jadi lawyer tekak. Tuan-tuan nak tahu lawyer tekak tak lawyer tekak? Pi buka Facebook, search dekat atas tu street food Indian. Tuan-tuan tengoklah. Dia punya serve tu, dia punya lauk dia tuan-tuan. Ni kita pakai sudit. Orang tahu kata pakai camca. Dia, tak ada. Ayak tangan tu, dia gaul. Siap dia perah lagi tangan dia. Allahu Akbar. Saya tengok tu kata, lagu mana mereka ni tak kena gistri ke kata. Sihat walafiat pula tu. Kalau kita lah lama masuk hospital dah lah. Ni lauk dia tu, dia gaul dengan tangan lah. Lepas tu nasi biryani dia tu, dia ambil pakai tangan. Ada satu video tu, dia punya pelanggan duk tunggu kat depan. Duk tunggu kat depan ni, biasalah kadang duk hidang-hidang ni kan ada nasi duk tumpah-tumpah kat meja lah kan. Dia punya salah satu pelanggan ni, dia pergi kumpul yang kat meja tu dengan berabuk, dengan berkari, dengan kotak, dengan berminyak. Dia pergi kumpul, dapatlah satu genggam, dia pergi campak balik dalam periuk tu. Masya Allah. Lepas tu kawan tu bila tengok kawan tu dah campak, dia pun gaul lah nasi tu. Kalau saya tobat lahum, memang mati kelaparan lah pergi India. Tu. Dan terlebih jauh daripada zikrullah, dan terlebih hampir kepada lalai. Pasal apa dia jadi rasa malas, rasa macam berat nak ibadah, rasa macam banyak tumpu pada dunia, rasa lara. Pasal yang masuk dalam badan kita ni benda-benda tak elok. Tu sebab beza orang yang bagi makan anak bininya dengan makanan yang halal, dengan orang yang bagi makan anak bininya dengan makanan yang syubhah ataupun haram. Lebih sukar nak dididik, lebih sukar nak dijaga orang yang bagi makanan yang tak elok kepada anak-anak dia. Tapi kalau bagi makanan ni ada kebaikan dia dengan halalnya lagi, insya-Allah
dia punya pelajaran pun jadi baik, sahsiah dia jadi baik. Itu sebab saya kata, apa yang kita masukkan, apa yang ada di dalam, itulah yang terkeluar. Kalau yang terkeluar daripada akhlaknya, akhlak yang keji, bermakna di dalamnya keji, kerana dimasukkan benda yang keji. Itu dia punya formula matematik dia. Dan lagi kerana bahwasanya mata segala fakir jatuh atasnya, dan tiada kuasa mereka itu membeli akan dia, maka jadi menyakiti mereka itu. Dengan demikian itu, maka hilanglah berkahnya. Daripada makanan tu kita tahu kata memanglah halal, tapi hilang keberkatan di sisi Allah kerana dengan perbuatan-perbuatan peniaga yang kurang jujur dan tidak amanah dalam nak menyediakan makanan kepada pelanggan-pelanggan. Baru-baru ini pun viral juga. Pada ayam percik kok saya rasa. Di luarnya cukup garing, buka-buka kat dalam mentah lagi. Takkan kita nak kata ni ayam jenis rasa apa ni? Jadi kalau meniaga makanan, tolong meniaga itu macam mana kita nak makan, macam tu kita bagi orang makan. Kalau guna prinsip yang demikian, insya-Allah taala, apa yang kita masak tu dia jadi satu ibadah dan satu amalan yang dikirakan sebagai amalan akhirat oleh Allah Taala. Kan kita baca dah di dalam hadis kan, yang kita baca hadis dalam muka surat 20, tuan-tuan boleh tengok balik. Amalan-amalan yang nampak macam dunia, tapi pasal ikhlasnya niat, Allah Ta'ala kira sebagai pahala akhirat. Memang memasak ni nampak macam dunia, ialah benda makan, tapi masak tu dengan elok, barang-barang yang halal. Dia masak pun dia guna kaedah yang betul, ada sarung tangannya, dia hidang pun dengan niat yang ikhlas, bagi makan kerana Allah. Apa yang dia makan, itu yang dia nak bagi orang makan, maka ia dikira sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itu sahaja pada pagi ini. InsyaAllah semoga dapat sama-sama kita amalkan dan sampaikan kepada saudara-saudari kita yang tak dapat hadir bersama dengan kita pada pagi ini. Saya juga mohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasak bahasa, ataupun ada tersilap senda gurau dan sebagainya, ataupun ada yang terasa hati dan perasaan, kerana yang baik itu hanyalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak baik itu juga adalah hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi asbab daripada kelemahan, kedaifan dan kekhilafan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.